Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong bola sepak tanah air yang memberi masa untuk menghadiri pada hari ini. Tujuan saya panggil semua penyokong-penyokong ke sini adalah untuk saya sampaikan kepada anda semua sendiri berkenaan dengan matlamat Hala Tuju untuk berkongsi dengan anda semua dan memberi peluang kepada bola sepak semua, penyokong semua, untuk tanya saya apa-apa saja soalan jikalau saya jadi Presiden DFL. Apa yang saya ingin berkongsi yang kami semua dah hagakan perubahan selama 30 tahun lebih. Saya rasa ini adalah peluang untuk kami sama-sama menukarkan air muka bola sepak tanah air. Selama ini ramai penyokong yang bersuara berkenaan dengan tak berapa puas hati macam mana struktur FPM berfungsi. Dan juga saya pun macam anda juga banyak suara penyokong-penyokong yang anda tak dapat sampaikan kepada pihak tertinggi FPM untuk mereka dengar suara-suara penyokong. Jadi mulai daripada sekarang cerita dia lain sikit lah. Bermakna penyokong-penyokong sentiasa bebas setiap 3 bulan. Macam mana yang saya buat di Johor, penyokong Johor boleh tanya saya apa saja soalan, apa perancangan, apa Hala Tuju, semua boleh. Dan sama juga peluang yang akan diberikan kepada semua penyokong-penyokong bola sepak tanah air. Macam mana awak dah hagakan perubahan, macam itu juga saya dah hagakan perubahan. Oleh kerana kita nak berubah dalam segala semua aspek. Bukan setakat nak tengok national team saja masuk World Cup macam ada yang cita-cita semua. Tetapi apa yang lebih penting bagi pendapat saya, jikalau dapat kursi tersebut, kedudukan tersebut, benda yang pertama untuk membetulkan adalah structure. Tak guna kita push kita punya national team, memang itu sudah tentu. Sudah tentu kita akan cuba yang terbaik untuk national team punya performance, tapi apa yang lebih baik adalah untuk membetulkan balik kelemahan-kelemahan struktur yang ada dalam organisasi, di mana penyokong akan ada lebih berpeluang untuk berkongsi pendapat, dan kami punya tugas adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, dan bola sepak adalah hak milik rakyat. So saya di sini sekarang, anda boleh tanya saya apa-apa soalan yang mana ingin saya tanya. Okay, carry on. Saya Iskandar Saleh, bekas pemain rugby negara. Pemain rugby negara? Ya, saya. Okay, saya ada buat research pasal bola sepak since 2008. And then saya ada nak kasih Tuanku. Saya tak nak bincang panjang lebar kat sini. Saya ada proposal, saya nak share dengan Tuanku. Okay. Okay. You're going to be getting a lot of this. Assalamualaikum Tuanku. Waalaikumsalam. Nama saya Faiz. Saya daripada Kelab Bola Sepak Bobai, small club, social club saja. So my question to you is ni, I've always wondered if our influence to this country is to the international football side. Would you agree if we cancel for the next 5 years, if you are the president, would you agree, I don't know if you have the power to do that, to cancel 5 years of international football, no EPL, no Premier Liga, no, just focus on international, not just focus on local football, because what happened to me when in the age of when I was back in '93 was I got left to football because of national football, because that was the only thing we have no exposure in international football, we have no exposure in World Cup is okay lah, but
you see that EPL is getting more coverage than Malaysian football. Do you believe that that is one of the problems? The first problem of Malaysian football. Yeah, a few actually, yeah. Ada beberapa. First of all is mismanagement. Mismanagement ni banyak. Mismanagement of funds, duit, and also lack of professionalism. And then, kalau kita tengok lack of passion is also one of the problems. Corruption, termasuk dengan favoritism, pilih kasih. That is the first problem. Saya rasa, bagi pendapat saya personally, being exposed to internationally other football competition is not the problem. I see it as an educational, because itu peluang untuk kita tengok bagaimana kita pun di sini boleh berkembang supaya kita go in the same direction. Tak kisah dalam in terms of kita punya media ke, ataupun our philosophy of football ke, or how international stadium conduct, how they have their event before game to turn the atmosphere to make it even better. But saya do agree dan ada berpendapat yang saya rasa our media sini pun patut lebih memberi peranan untuk mempromotkan lagi kita punya bola sepak tempatan. Because I think the promotion now, what I see run by FMLLP, mesti ada improvement. Jikalau tak ada improvement, dan bagi pendapat saya, tak patut ada FMLLP, let's cari orang lain. So, FMLLP mesti ada improvement to promote lagi what Astro did before, or even better, berkenaan dengan kita punya local competition. To create more, orang kata, passion and make the fans feel excited with every single competition, our local competition. That's what saya rasa. But to cut ties atau not going to feature international tournament, for me is bukan salah satu cara penyelesaian. It's not the problem solver. The problem solver is we have to change the structure of FPL. That's the first. Assalamualaikum, saya Syahrafi Syah. Saya ada dua soalan. Yang pertama, apakah visi dan misi Tengku jika terpilih selaku Presiden FFM, dan berapa lamakah akan Tengku ambil untuk laksanakan visi dan misi tersebut? Terima kasih. FM is a big organisation. Saya ada misi dan misi saya. You have to understand, saya jikalau jadi Presiden, saya akan masuk ke dalam rumah yang saya tak tahu berapa banyak bantal ada dalam rumah. Katil saya dekat mana, kursi saya dekat mana, meja makan saya dekat mana, mana tukang jaga rumah tu simpan saya punya selipar, seluar semua. So basically, saya masuk dalam satu atmosphere, dalam satu organisation yang saya tak tahu everything. Ni bukan macam dekat Johor. Dekat Johor saya masuk, saya tukar semua orang, saya letak semua orang saya. Di FKM ada pencalonan oleh ahli gabungan. Dan saya kena bekerja, it's going to be very challenging. Pasal saya kena bekerja dengan orang-orang setengah yang ingin bekerja, tetapi juga ada setengah yang ingin berada di situ untuk sebab-sebab yang lain. Itu saya kena terima. Tetapi berkenaan dengan soalan awak tadi pasal misi dengan visi saya, jikalau saya yang pertama kali Expo semua ni, minta maaf lah kalau dia biasa ke apa ke ni, saya cakap betul terang. Saya ni very direct, saya very honest to the fans. Bermakna saya tak bagi banyak role sangat kepada ahli-ahli yang ada. Diorang ada spesifik tanggungjawab. Tetapi saya ni very hands on. Saya kalau run, saya prefer national team tu ada a national team punya organisation sendiri yang tak boleh dicuit oleh mana-mana Deputy President, Secretary General, semua sekali. Mana direct under saya. With CEO sendiri and national team punya coaches and team sendiri. Khas untuk national team.
report to saya. That is the first. So, no more favoritism. Kita akan melantik orang yang betul-betul layak, yang akan menjalankan tugas tersebut untuk kita punya national team punya interest. Obviously, kedua adalah untuk letak orang-orang saya di jawatan kuasa tata tertib, jawatan kuasa integriti dan juga treasurer yang akan jaga duit. Dan tak patut ada satu sen pun keluar daripada akaun FAM tanpa tanda tangan saya. Setiap 3 bulan, Exco meeting tak akan berada di Wisma FAM lagi. Ia akan berpindah di setiap negeri. Dan saya dekat first negeri adalah Sabah. Kita telah bersetuju. Selepas tu, tak kisah Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak, Kuala Lumpur, semua sekali. Buat masa yang sama, kenapa saya buat keputusan untuk ada Exco meeting di situ? Oleh kerana saya dan Exco pergi tengok sendiri pada latihan, stadium yang ada, berapa bajet stadium, macam mana nak maintain stadium, macam mana nak maintain padang latihan masing-masing. Dan selepas Exco meeting, barulah ada sesi bersama penyokong yang tak pernah terjadi sebelum ini. Dan penyokong boleh suarakan apa yang mereka tak berpuas hati dengan diorang punya FA atau club. Dan orang FA dan orang club tu adalah dekat kiri kanan saya. So, awak boleh, saya sendiri sampaikan apa suara anda yang semua anda berpuas hati kepada mereka. Okay, this is the point. Dan saya rasa bagi pendapat saya, ini adalah benda-benda yang awak perlu buat. At least kita sama-sama berada di situ. Tak ada lagi penyokong hanya boleh cakap dalam social media saja. Bermakna penyokong boleh berdepan dengan Presiden FAM, dan Presiden FAM sendiri yang bertanggungjawab untuk sampaikan kepada ahli-ahli gabungan dan pasukan-pasukan lain. That is saya punya konsep. Lagi satu is obviously hak penyiaran. Kalau FMLLP dah ada 21 million untuk run the league, 22 million diberikan kepada pasukan yang bertanding, which means 1 million kepada satu pasukan. On top of that, 17 million untuk national team. Even saya pun rasa 17 million untuk national team masih lagi tinggi. Kenapa? Gaji pemain kita tak bayar. Yang kita akan bayar pun transportation saja. So, transportation, your accommodation, itu saja. Dan ada lagi 40% yang pergi kepada FAM. Now soalan saya is, kenapa lagi 40% yang kena daripada FAM? Tulang belakang setiap pasukan bola sepak yang bertanding di keliling dunia, di seluruh dunia, adalah the broadcasting right. Apa mereka dapat buat with dia orang punya apa ni orang kata sponsor ke apa, itu adalah bonus. Tetapi the first is untuk kurangkan beban pasukan-pasukan dalam negara kita adalah the broadcasting right. Jadi salah satu tindakan saya, which is visi kedua saya, adalah untuk ambil balik 40% tu dan serahkan kepada pasukan-pasukan yang bertanding. And obviously ketiga, macam mana yang saya cakap tadi, national team semua. Yang keempat, FAM perlu ada dalam keadaan yang konsisten apabila memberi hukuman. Tak boleh, saya bagi contoh awak tak boleh ada Gary Steven Robert sign 2 kontrak dengan Johor dengan Pahang, kena ban 50,000, kena bayar 50,000 fine, ban 3 bulan. Hari ini awak ada player daripada Kedah buat kesalahan yang sama, fine 25,000, tak ban, masih boleh main lagi. Dan saya berapa benda ni takkan terjadi lah. Because apa saja hukuman perlu konsisten. Kita di sini untuk menjalankan tugas, kita di sini bukan untuk jadi kawan. Tapi saya tahu ada orang dalam FAM yang cuba jaga hati ahli-ahli gabungan yang lain, yang kemungkinan itu kesalahan tindakan tersebut yang baik. Well, in the future, no more. Consistency dalam
menghukum, konsistensi dalam membuat keputusan, dan transparent. Bermakna penyokong boleh tanya kat saya, Tuanku, berapa bajet yang ada dalam FAM? Apa kita nak buat bulan depan? Apa perancangan kita dengan pasukan yang sedia ada? Oh, kenapa kita tak buat ini? Jadi kita sentiasa ada satu perhubungan yang unik, macam saya dengan penyokong saya, iaitu kita boleh share pendapat, berbincang, dan awak sentiasa tahu apa hala tuju dan perancangan Badan Ibu. Dan youth development. Program Akaumbi adalah yang paling mustahak sekali. Saya teruja dan saya betul-betul respect with what's going on in Thailand apabila saya tengok dengan mata saya sendiri. Kebanyakan duit klub mereka fokuskan kepada facility dan program Akaumbi. Sepatutnya macam itu yang kita ikut daripada dulu. Jadi bila kita tengok program Akaumbi tadi, kita tak boleh salahkan FAM sebenarnya. Ia adalah salah kita, salah saya dan ahli-ahli gabungan yang lain yang mana tak implement that idea tu kita punya youth development system in state FAs dan juga club. That is salah kita. So apabila this 40% of income akan dapat kepada kita punya what do you call it, ahli-ahli gabungan dan juga participating team, bermakna dia orang have to have wajib ada youth development program sendiri. Kita tak boleh mengharapkan NFDP kerana ia adalah tanggungjawab participating team, which is the club. That is the way to move forward for the next wave. And then selepas tu, then you have the budget. Treasurer kena memberi report kepada penyokong-penyokong. This is how much kita ada yang kita akan pakai ini. And juga at the end is apa saja kita memperbaiki dalam struktur tersebut is for the best of the national interest kita, untuk pasukan kebangsaan kita dan juga struktur liga kita untuk berada dalam lebih profesional. Kita juga ada educational plan. Bermakna kita ada foreign sporting director yang akan educate every single affiliate apabila dia orang ada meeting dengan saya untuk spend between kita punya means. Bermakna jangan spend duit gila-gila. Kalau tak mampu beli 4 orang foreign player, beli 2. So banyak benda yang saya akan implement, membawa foreign expertise ke dalam negara supaya dia orang boleh educate lagi klub-klub kita dan juga kita punya national team punya organisation. So saya going to be very hands on. Saya akan berada di every single negeri for the exco meeting. Dan saya nak, kalau boleh, bila saya dah berada di situ, penyokong-penyokong bersama-sama dengan saya, mari kita sama-sama membangunkan bola sepak tanah air. Jadi suara awak semua kali ini, apa makna you have a voice. Awak boleh share opinion pasal bola sepak adalah hak milik awak semua. Dan saya mewakili, saya serving the people, saya berkhidmat kepada rakyat dan saya kena deliver dan dengar apa yang anda inginkan dan obviously menjalankan tugas saya dengan the best saya boleh buat untuk pasti kita akan reach kita punya matlamat-matlamat kita. So that is about visi saya. The last yang ramai orang kurang senang apabila saya sampaikan benda ni. Last kali benda yang saya akan buat selepas bersihkan betulkan balik struktur adalah saya ingin untuk tukar perlembagaan FAM, di mana penyokong-penyokong gaya-gaya sendiri yang pilih siapa awak nak sebagai presiden, bukan lagi ahli gabungan. Ahli gabungan masih berkuasa untuk mencalonkan deputy presiden, exco itu. Tetapi presiden kursi nombor 1 adalah hak mutlak gaya-gaya dan penyokong bola sepak tanah air. Itu adalah niat saya dan itu adalah benda yang pertama saya ingin buat selepas bersihkan semua benda yang berada di dalam organisasi tersebut.
Next. Saya Kamal. Ampun. Saya Kamarul Arifin bin Masyar. Saya bekas pengurus pasukan bola sepak pantai Pahang yang memenangi UMA 2013. Saya cuma nak minta permintaan kepada tuanku, jika 25 bulan ini tuanku dilantik sebagai Presiden FM, supaya bola sepak pantai, saya rasa antara satu cabang dalam bola sepak yang kita boleh layak ke World Cup secara pantas, tuanku mengambil berat. Bermakna saya, apa saja pertandingan bola sepak, tak kisah daripada bola sepak outdoor football ataupun bola sepak pantai, futsal, semua sekali kena revamp balik semula dan dibetulkan balik semula dan ambil setiap pertandingan ini very serius. Ya, untuk kata tuanku, masa saya membawa Pahang, saya cuma bekerjasama dengan seorang coach daripada Brazil selama 35 hari dan Pahang menang pikat emas. Sedangkan apa yang berlaku di FM sekarang, cuma mengambil coach yang terbuang, yang bawa bola sepak padang, tak ada orang dah, bawa tu bola, tak tahu apa-apa. Jadi saya berharap tuanku sebagai Presiden yang baru nanti akan menaikkan taraf bola sepak pantai ini. InsyaAllah. Apa Tunggu? Assalamualaikum Tunggu. Saya orang utama daripada Radio Waklu, Radio Facebook. Tunggu, soalan saya berkenaan dengan live streaming untuk perlawanan-perlawanan yang tidak ditayangkan secara langsung di TV-TV yang terdapat penyiaran. Kalau sekarang kita lihat, kalau yang perlawanan disiarkan secara langsung, yang tak ada secara live, penyokong yang tak dapat ke stadium tak dapat menyaksikan secara live. Jadi adakah ini berkenaan dengan isu hak penyiaran? Sebab satu dulu sebelum nampak GTV pernah tayangkan live streaming dan yang lain. Adakah situasi ini akan berubah kalau Tunku menjawat jawatan FM dan memberi peluang pada lebih ramai peminat untuk menyaksikan perlawanan kalau tak dapat datang ke stadium? Benda itu saya rasa yang pertama kita kena discuss dengan sponsorship kita yang akan menaja liga. Dan apa agreement, saya nak kena tengok dulu perjanjian apa yang dia ada dengan FMLP. Sekarang saya pun tak tahu apa perjanjian yang ada dekat dalam tu. Saya nak kena tengok dengan teliti balik semula, dan lepas saya dah tahu, baru saya boleh beri jawapan tersebut. Pasal buat masa ni saya pun tak tahu apa FMLP punya agreement dengan MP Silva. Apa tuanku? Ni, sebelah ni je. Tunggu, nama saya Mohan, Pegawai PTD daripada Melaka FA. Saya ada 2 persoalan kat sini tuanku. Saya ambil maklum yang perancangan jangka masa pendek tuanku lah untuk restructure balik lah. Memang sesuatu yang kita amat ditunggu-tunggukan. So persoalan pertama dia, apa perancangan jangka panjang tuanku? Dan yang keduanya, apa durian runtuh yang boleh diterima atau oleh penyokong tanah air kita lah lepas tuanku ambil alih lah. Sebab almost last 30 years ni, era yang berusia yang boleh dikatakan dalam 40-an hingga 70-an, dia tak dapat pun something dia tunggu-tunggu all the while from the football. So as a new generation kat sini, apa yang akan menjadi durian runtuh kepada kita selepas tuanku ambil alih lah? Thank you tuanku dan all the best. Obviously kita semua nak tengok pasukan kebangsaan kita kedua. That is salah satu target kita. Tetapi saya tak nak set Piala AFF, bukan saya pandang rendah kepada pertandingan tersebut, tapi saya tak nak set itu sebagai benchmark. Saya nak benda yang lebih tinggi. Saya nak kita punya player ada keinginan, bercita-cita tinggi and fight for it. Bermakna Asian qualifiers ke, Olympic ke, itu yang saya punya first target untuk national team. Tetapi banyak benda yang perlu diubah dan dibetulkan, which saya tahu akan take place apabila kita ada presiden baru, saya ke dan sekarang musuh. So apa-apa pun kita kena tengok. But obviously memang akan ada peningkatan, itu for sure. Dan macam mana yang saya katakan tadi, saya very hands on dan saya akan memastikan untuk have the best coach, the best training program, semua sekali untuk pasukan kebangsaan kita. Dan nombor target benda-benda yang pertandingan-pertandingan yang rendah, we should go higher. Apabila kita tak dapat di situ, atau tak dapat capai tahap tersebut pun, at least kita cuba, dan 50% of something is
better than 100% of nothing. That is the best. So that is the benchmark yang kita nak, is to go with big competition dan cuba semua benda yang kita boleh. Okay, Assalamualaikum Tugu. Terus lah. Okay, Tugu Tugu. Adakah sistem state FA, adakah dia masih relevan bila tuan-tu ambil alih FAM jika berjaya? Kalau ikut hati saya, memang kita nak privatize lagi. Tetapi orang kena faham masih lagi banyak pasukan-pasukan yang belum ada cukup dana, yang betul-betul struggling. Because di Malaysia, this is why saya dekat broadcasting right ni amat usaha dan macam mana cara kita belanja. Tak ada syarikat dalam negara ni yang nak beri banyak duit kepada bola sepak dan tak dapat apa-apa hasil balik semua. Orang masih tak beli original shirt, orang masih beli fake shirt. Stadium pun kadang-kadang ada orang datang, kadang-kadang tak ada orang datang. So, state FAs atau club mesti betul-betul buat research to study macam mana dia boleh improve dalam segi kewangan. That is the most important thing. So, dulu ramai yang ada dalam state FAs, tak semua orang baru ada yang tidur juga. Jadi apabila saya di situ, saya akan sentiasa memastikan yang semua akan membuat kerja masing-masing. Kerana kegagalan adalah bukan kita punya option. Kita punya option adalah kemajuan. Tak guna kita nak revamp FAM, tak guna kita nak ada presiden baru kalau tak ada perubahan, benda masih dalam keadaan statik lagi. So mesti ada progress menuju ke hadapan. That is pandangan saya. Assalamualaikum tuan-tuan. Saya Zulkifli. Saya nak tanya kalau tuan-tuan ada idea tak untuk kelemahan on the field pasukan kita. Contoh seperti saya rasa kelemahan yang paling besar pasukan di Malaysia ni ialah taktikal. Kita banyak tak tahu taktikal di dunia ni lah. Kita kalau kita tengok semua tim pun Selangor ke Johor ke semua pakai 4-4-2 saja. Jadi bila kita main ni semua dasar sebab semua main 4-4-2 je. Siapa yang menang ialah siapa yang striker yang paling besar, defender yang paling besar. Itu je. Siapa yang sepak paling tak itu. Benda ni sebenarnya terletak pada tangan you lagi. Kalau saya tengok di negara-negara macam Thailand, kalau kita tengok ni Cambodia semua, banyak pakai foreign coaches untuk ada foreign expertise dia ajar local coaches dia. Tetapi di sini minta maaf, kita punya mentality, sikap orang-orang tempatan kita ni, apabila ada orang luar memberi nasihat atau pandangan, mereka tak boleh terima. Pada dia orang, kalau aku dah 30 tahun dalam bola sepak, aku tahu apa aku buat. So that is the mentality. So masa saya di Johor pun ada gitu juga. So saya terpaksa ubah that mindset. Dan obviously benda ni adalah tanggungjawab club. It depends on apa caliber jurulatih yang kita nak ambil dan really terapkan permainan dengan falsafah yang betul dalam segi tactical atau sistem yang betul. But kalau bagi pendapat saya, local coaches under national team, pasal saya tak boleh masuk campur dengan ada club atau state FAs, itu tanggungjawab mereka masing-masing. Tetapi apa saya yang akan buat kalau saya di FAM nampak ada potential coach, saya hantar dia keluar negara. Macam mana saya sedang hantar ramai yang coaches yang muda di JDT untuk pergi belajar di luar negara untuk dapatkan lebih exposure. Well, kalau nak hantar, kita kena hantar dekat pasukan yang berjaya, yang ada latar belakang, yang big club. Macam baru-baru ni saya hantar coach saya kat Atletico Madrid. Saya ada all these advantages because saya ada all these contacts. Ini bukan untuk apa orang kata untuk cakap besar, ini adalah kenyataan. So bagi saya nak ambil peluang tersebut. Apa kolaborasi saya ada dengan untuk JDT dengan klub-klub ni, tetapi untuk saya masukkan sekali peluang untuk kita punya local coaches dan FAM untuk menghantar coaches yang kita rasa ada potential untuk belajar di luar. Lepas tu mana dia nak berkhidmat, dia nak berkhidmat di national team ke, dia nak pergi klub lain ke, itu hak dia, bukan hak saya. Saya hanya terapkan
saya hanya share untuk memberi dia exposure dan ilmu tersebut. Lepas tu dia boleh pilih mana ala tuju dia sendiri. Well, that is tindakan yang saya nak ambil. So, kalau kita tengok di Japan adopt foreign expertise, share dengan pakaran luar. Lepas tu baru mereka start menjalankan tugas mereka sendiri. Itu patut dah kita buat 20 tahun dulu. But sampai hari ini kita belum buat lagi. Saya harap pada masa-masa yang akan datang ni, yang kita boleh ubah sistem tu dan pastikan kita buat benda yang sama supaya anak-anak tempatan kita yang jurulatih tempatan kita boleh lagi meningkatkan lagi ilmu bola sepak mereka tersebut. Saya tambah cadangan sikit kerana ni. Sebab saya rasa pun mungkin sebab player juga, bila mereka mula main dari kecil, mereka diajar oleh coach kan. Jadi coach dah ajar 4-4-2, 4-4-2, 4-4-2. Tak ada mereka yang nak main defense, plan mereka di belakang semua tu. Jadi dia sebenarnya benda ni adalah pendidikan, bukan saja pada coaches, tetapi kalau itu je caliber coaches yang kita ada, awak kena faham pasal pemain-pemain tempatan kita, inilah limit dia. Dia tak boleh naik lebih tinggi daripada itu. Pasal saya encourage dan saya galakkan banyak pemain-pemain muda ni keluar daripada negara. Pasal bagi saya macam mana pun mereka akan jadi aset kepada negara. Dia orang akan datang sini berkhidmat untuk pasukan kebangsaan pun, walaupun mereka bermain di luar. So saya lebih nak tengok ramai lagi pemain-pemain tempatan kita yang sanggup ambil cabaran tersebut untuk main di luar negara, belajar seberapa banyak yang mereka boleh. Itu pun adalah salah satu projek saya yang saya buat. Lagi satu projek saya sebelum saya tutup share dengan anda adalah pengadil. Pengadil is a big problem. Yeah? So saya nak melantik a full-time referee instructor daripada kisah daripada Japan, ex-professional referee, untuk mengadil di sini full time untuk train pengadil-pengadil kita. Pengadil kita lepas ni apa yang saya akan buat, mereka akan ada organisasi mereka sendiri. Bermakna tak boleh ada campur tangan daripada orang-orang FAM. Dan mereka ada coach diorang sendiri, fitness program diorang sendiri. Dia ada dia punya training program mereka sendiri. Dan juga untuk implementkan lagi teknologi-teknologi yang advance untuk membantu pengadil-pengadil kita. So kalau kita tengok di England ada dalam tak silap saya 65 atau 69 professional referee. Di Malaysia pula, oleh kerana bajet yang kita ada tak setinggi macam mana di luar negara, so saya harap kita boleh ada 15 saja untuk start professional referee. So di negara ni tak ramai orang yang rasa pengadil ni boleh jadi masa depan mereka pasal gaji yang dia orang dapat kecil. Jadi banyak orang yang buat part time punya program saja. So saya harap lepas ni apa yang saya ingin implementkan akan kita akan teruskan dan kita akan ada 15 professional referee, bermakna gaji diorang pun gaji yang besar. Itu pun adalah salah satu cara untuk kita mengelakkan daripada bookie punya influence. So, dan will be monitored 24 jam by Jawatan Kuasa Integriti and SPFM. Apabila ada suspicion atau kita tengok ada benda lain macam, pengadil telah ada report, ada laporan, pengadil tersebut terus perlu ada dalam siasatan dan pergantungan sehingga selesai siasatan tersebut, investigation tersebut. That is how sepatutnya. Tapi ini pengadil boleh buat silap, dan then minggu depan punya game masih boleh jadi referee lagi. So tak ada orang takut dengan apa tindakan yang salah. So kita nak kena ada satu deterrent yang mana pengadil takut untuk commit mistake, because semua orang akan commit mistake, manusia. Tapi tak ada orang commit mistake 20 kali dalam satu game. So jadi this is where kita perlu a professional coach yang betul-betul tengok dengan teliti. Saya datang lambat tadi, so saya tak tahu kalau saya ulang tadi apa yang Tuan Guru cakap lah. Saya ada dua cadangan. Satu, open tender for a full brand of Malaysia League. Maksud saya macam,
kalau league kalau permainan tak best pun, tapi kalau kita buat proper branding, ada match day poster, ada hype sikit, orang maybe datang. That is what saya cakap, promotion. Promotion, yes. Yes. Tu lah, kalau boleh kita buka untuk, sebab kita ada banyak agensi kat Malaysia yang buat benda-benda yang international tapi kita tak ada, diorang tak ada awareness, kita tak ada awareness. So, okay. Yang second, kalau boleh kita reschedule kita punya league untuk meet European punya league, supaya bila kita pre-season, kita sama pre-season dengan diorang juga. So supaya macam ada possibility club lain nak datang sini, or kita nak datang sana. That is a bit susah pasal kita di bulan puasa. Itulah. Tapi itulah kalau. Tapi ni saya pelik, saya tak tahu lah. Okay? Di negara-negara Arab, bulan puasa pun dia ada football competition dia. Kita cuba tahun lepas, banyak orang komplain tak ramai orang datang stadium. Dan nak macam mana, pasal bagi saya, that is why kita punya game is too tight. That is where kita punya player tak ada ruang for recovery. Every 3 hari atau 4 hari kita ada game. Kita ada Malaysia Cup, kita ada FA Cup, kita ada League. Kalau pasukan macam pasukan Felda, JDT yang bermain di AFC, kita ada 49 game. That is too much. Dan selepas habis pula, awak nak ambil pula player tersebut untuk main national team. That's why player kita overuse. Pasal kita punya timetable. Itu pun salah satu isu yang saya harus perlu tengok betul-betul macam mana untuk perbaiki sistem tersebut. Okay. Lagi satu, saya tahu Tuan banyak kali cakap pasal youth development. Saya harap InsyaAllah kalau Tuan Ku dapat jawatan FAM tu, boleh buat lagi aktif punya youth league yang ada coverage, orang boleh tahu siapa yang upcoming stars. Itu. Yes, of course. Itu kita akan cuba baik mungkin. Itu Tuan Ku. Pendapat Tuan Ku, adakah Tuan Ku berpuas hati dengan fasiliti, training facility di Wisma FM? Adakah Tuan Ku akan membawa apa yang di Johor ke latihan pusat Sukan Kebangsaan Negara? Balik semula soalan awak. Maaf, saya tak dengar. Okey. Adakah Tuan Ku berpuas hati dengan training facility di Wisma FM? Dan adakah Tuan Ku akan buat apa yang Tuan Ku buat di JDT untuk Sukan Negara, latihan Sukan Negara? Terima kasih. Kita kena tengok, pertama saya kena tengok pada bajet FAM dulu. Yang kedua, of course kita akan naikkan taraf apa-apa saja yang kita boleh untuk pasukan kebangsaan. Dan juga when it comes to orang-orang dan kaki tangan, mungkin saya tak boleh buat apa saya buat di Johor pasal FAM ada structure dan sistem dia sendiri. Tetapi tak banyak sikit pun saya boleh adakan perubahan, bermakna setengah kaki tangan yang boleh membantu saya di situ untuk mempercepatkan lagi proses-proses untuk nak kerja ni. Dalam FAM ada lagi ramai staff daripada mana-mana tempat dalam dunia saya pernah pergi. Dan kalau awak tengok national team pergi main luar negara, lagi ramai staff daripada pemain. Tak saya pergi tengok gambar. Saya punya staff tak sampai 6-7 orang. Saya semua sekali nak pergi holiday. Dan benda-benda tu dalam masa yang akan datang tak boleh berlaku lagi lah. So, saya akanlah implement apa yang saya boleh daripada Johor tu untuk tukarkan mindset dan mentality dalam FAM. Tetapi apa yang saya lebih concern adalah kita punya klub-klub dan state FA perlu main peranan. Bukan apa-apa je terus salahkan badan hidup. Badan hidup punya tugas adalah untuk jaga national team sahaja. Pasal FMLLP dah run the league. Okey? Dan saya nak ahli gabungan ada lebih suara dalam FMLLP. Bermakna bukan dictate by FAM. Sekarang ni ahli FMLLP tak boleh buat apa-apa tanpa kebenaran orang atasan dalam FAM. Tak boleh, because yang bertanding adalah ahli gabungan. Awak kena faham, leader belongs to the affiliates. FAM ni orang custodian je, tukang jaga saja. Jadi dalam segi undang-undang, yes, FAM. Dalam national team, yes, FAM. League, FMLLP. Pengadil, kalau boleh kita nak independent body.
And that is benda yang saya tengah betulkan. Tetapi state FAs dan club semua perlu main peranan yang sama. Jangan apa-apa senang, sikit-sikit kita salahkan FAM je. Sebenarnya bukan salah dia orang 100%. Affiliates yang terpaksa bangkit. Pasal kebanyakan affiliates kita tak ada pun program komunis ni. Apa pasal? Oleh kerana bila awak dapat 2 million. Kalau saya ada 2 juta, saya letak dekat youth development. Adakan competition for kita punya young player. Daripada umur 8 tahun hingga ke kita punya under 16. Tetapi di klub-klub lain dan state FA apabila ada 2 million, awak tukar import baru mid-season. Lepas tu gaji-gaji pemain tempatan tak boleh bayar. Dan awak dengan cara tak langsung telah membuka pintu kepada match fixing, mengatur perlawanan. Pasal awak kena faham pemain-pemain ni manusia juga. Dia berjuang, ada keluarga. Macam mana dia nak beri makan kepada keluarga masing-masing kalau tak ada gaji 2-3 bulan? So, state FA betul-betul kena ubah mentaliti yang ada. Dan this is the time untuk betul-betul buat video. Kerana saya tak ada kompromi. Pasal dulu state FA boleh buat pekat telinga je pasal penyokong tak ada suara. Hari ni penyokong dah ada suara. Awak boleh sampaikan your frustration kepada saya dan dia adalah tanggungjawab saya untuk menyampaikan kepada semua sekali kelab yang terlibat. So that is, saya nak bekerja lebih rapat dengan mereka. Saya nak ada lebih mesyuarat dengan mereka. Pasal saya nak tanya, okay, Selangor, what are you doing? Where is your padang latihan? Saya nak tanya, Fatah, mana padang latihan awak? Apa salah awak stadium dalam hutan? Awak buat stadium 80-90 million, lepas tu tak iktiraf oleh AFC. Pasal jauh daripada airport, jauh daripada hospital, jauh daripada hotel. So saya nak tanya, minta maaf lah, kalau ada saya susah orang nak buat cek makan lobi-lobi ni. Tapi saya berada di sini bukan kerana saya nak berada di sini. Saya lebih selesa di Johor. Ini saya betul sekarang. Saya boleh pergi mana-mana, saya boleh buat apa saya nak, saya ada tugas negeri saya. Buat apa saya nak jadi Presiden FAM? Presiden FAM ni adalah kursi yang paling hangat sekali. Asyik kena hentam je. Buat apa benda, pengadil buat tak betul pun Presiden juga yang kena hentam. Semua benda Presiden yang kena hentam. Tetapi kalau tengok, is actually salah-salah orang lain yang bertanggungjawab. So, ni kursi hangat. Tetapi saya berada di sini oleh kerana saya berfikir, cakap 31 tahun penyokong bola sepak tanah air, termasuk saya, ingin sangat tengok perubahan. Apa akan jadi kalau bola sepak terjatuh kepada tangan orang yang salah? Habis. Awak ada lagi 30 tahun. Dan itu saya memang gone. So, at least this is where saya cakap, okay, saya terima pencalonan tersebut. Kepada tuanku pun cakap, tak apalah, bantu apa yang boleh. Dan saya cuba give saya punya best. Lepas tu, penyokong-penyokong sendiri nilai. Awak nilai dengan mata awak sendiri dan fikir sendiri. Jadi kalau awak rasa saya bukan orang yang sesuai, yang menjalankan tugas dengan bagus, yang apa awak expected, dan adalah kuasa anda semua untuk cari orang lain. Saya bukan nak berada di sini. Saya nak berada di sini kerana saya nak memberi yang terbaik apa saya boleh kepada national team dan juga kepada national body kita, supaya kita boleh improve mentality dan mindset untuk ubahkan dalam setiap state FAs. And that is what saya nak. So, of course, awak kena ada padang latihan. Padang latihan sini, stadium sini. Well, this is the time untuk ubah benda itu semua. Kita tak boleh cepat sangat selesa. Kalau tak boleh ada stadium sini pun tak apa. Tapi try cuba ada padang latihan sini yang maintain dan hak milik klub tersebut. Saya nak tengok kita start mula ambil langkah macam mana di Thailand. Di Thailand super, itu yang mereka lakukan. So saya harap kita boleh buat benda yang sama. Dan pasal kalau kita tengok dalam segi ekonomi, kalau kita tengok dalam segi potential, potensi dalam negara kita tak patut berada di mana kita ada sekarang. National team kita patut way above. Dan oleh kerana satu ayat tadi, mismanagement, lack of professionalism, itu je. So kalau kita boleh ubah that mindset, implement lebih, terapkan lagi lebih professionalism punya attitude,
InsyaAllah kita akan tengok bola sepak kita, tak kisah daripada pertandingan, local pertandingan kita ataupun national team kita akan berubah. Itu saya boleh garanti. But first kita kena start. Tak guna kita bincang-bincang, bercakap-bercakap tetapi tak ada orang buat kerja. First saya kena buat kerja dulu. So itu cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Fazli. Saya ada satu soalan saja. Apakah expectation tuanku terhadap penyokong bola sepak tanah air? Kita dah dengar penyokong punya expectation terhadap tuanku. Sekarang kita nak tahu tuanku punya expectation terhadap penyokong bola sepak tanah air. Saya punya expectation. Saya punya expectation, saya tak nak tengok orang ada balik-balik batu lagi. Orang yang patut kita bergaduh adalah orang yang bertanggungjawab, yang memperlekehkan sistem, yang buat benda tak betul dalam kita punya kelab dan state FA termasuk dalam FAM. Musuh bukan antara satu kita sama lain. Rivalry dalam bola sepak normal, tetapi kita pun penyokong tempatan perlu ubah mindset kita. Tak guna kita bergaduh antara satu sama lain. For what? Apa yang lebih mustahak? Kita patut bila time pertandingan, yes, kita sokong pasukan masing-masing. Tetapi apa yang lebih mustahak adalah kita semua belakang pasukan kebangsaan kita dan organisasi kita. Pasal dulu lain. Dulu saya, kalau kita tengok badan itu semua macam separate entity dengan penyokong. Kali ini penyokong bersama-sama. Penyokong awak ada bersama saya, awak boleh cakap, tentu tak apa puas hati lah dengan cerita ini apa. Mungkin ada benda awak tak faham dan saya boleh sampaikan. Dulu awak tak tahu satu benda. So sekarang ni InsyaAllah kalau saya jadi siapa saya jadi, konsep dia akan berubah. Dan saya berharap penyokong-penyokong akanlah lebih matang membantu state FA atau klub masing-masing. Saya juga ingin state FA dan klub masing-masing juga membuat sistem apa yang sama yang saya buat, bermakna adakan persatuan penyokong, tak kisah negeri mana-mana, klub mana-mana, dan lebih dengar lagi suara dia orang. Mungkin mereka ada idea yang bagus dan jangan apa orang kata blok saja apa pendapat-pendapat mereka untuk berkongsi. Tengok apa, mungkin ada mereka ada idea bagus yang kita boleh pakai. Jangan jadi yalah, sikap macam tak boleh terima nasihat ke pandangan. Dan saya, this is why saya perlu bekerja rapat dengan semua sekali state FA dan club untuk lebih terapkan, ubahkan mentaliti mindset yang dah tak digunakan selama beberapa tahun. Assalamualaikum Tunku. Saya Zulaika. Saya ada dua soalan. Pertama saya nak tanya, untuk merebut jawatan Presiden FAM, adakah Tunku rasa tercabar atau rasa takut dengan pencabar Tunku iaitu Tan Sri Anwar Musa? Betul. Okey, yang kedua, Tan Sri Anwar Musa dia kata yang beliau menolak sikap berbuat-buat dalam FAM kerana timbalan Presiden FAM berkata calon timbalan Presiden FAM Datuk Yusof kata beliau tak nak bekerjasama dengan Tan Sri Anwar tapi nak bekerja dengan Tunku. Jadi apa komen Tunku on that? Terima kasih. Komen saya, apa Datuk Yusof dekat tu memang first class. Bukan tak nak bekerja dengan dia, mungkin cara dia bekerja tak sesuai. Gaji-gaji pemain Kelantan tak payah pun. Masih belum dapat gaji lagi tak? So, mesti ada sikap tanggungjawab. Di FAM tak ada puak-puak. Itu kita akan pastikan kita semua boleh bekerjasama. Tetapi boleh ke tak sesetengah individu ni terima bekerjasama ataupun hanya pandai kritik saja. So that is the idea. So apa yang Datuk Yusof cakap, saya tak salahkan beliau. Mungkin beliau sendiri dapat tengok potensi saya dan apa yang saya telah memberi kepada bola sepak Johor semasa saya berkhidmat di situ. Dan mungkin beliau juga rasa saya mungkin boleh buat benda yang sama di national team atau FAM, walaupun dia akan jadi lebih challenging dan organisasi dia lebih besar, tanggungjawab dia lebih. But kita tengok, awak boleh nilai sendiri. Saya rasa saya tak perlu 4 tahun untuk adakan satu perubahan. Kerana saya ni, saya kerja terlalu cepat.
Saya pun takut setengah-setengah exco FAM dan affiliate saya tak boleh ikut dengan saya punya momentum. Pasal saya pukul 3 pagi pun boleh bekerja. Saya kalau apa-apa awak boleh tanya ni bukti dia ni. Alistair Edward, saya punya technical director. Kalau saya tak puas hati dengan sesuatu pun pukul 4 pagi pun saya boleh call dia. Saya nak paper atas meja saya by pukul 8. Paksa nak salih bangun. So that is how saya bekerja. Saya bila saya dah ada satu target, saya will do whatever it takes to achieve that target. Dan ini adalah amanah dan tanggungjawab yang awak orang ramai semua beri kepada saya. So takkan saya nak menghampakan. Tetapi saya tak nak FAM digunakan for political manage. Bola sepak dengan politik ni ibaratkan air dengan minyak. Siapa cakap bola sepak perlu ada politik? Itu Tan Sri Anwar cakap girlfriend boyfriend pun ada politik. Kau tengok video dia cakap macam itu hari itu. Yes. So apa yang saya tengah nak sampaikan kat sini is saya tak nak FAM digunakan sebagai satu financial hub untuk agihkan duit apabila ada political campaign. That's why saya berharap saya boleh bekerja dengan orang yang betul-betul letak effort untuk menaikkan taraf imej bola sepak tanah air, dedicated, dan bukan orang kerana untuk ada di situ oleh kerana agenda-agenda lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Ismail. Saya adalah penyokong lalang, Tuanku. Sebelum ni sepanjang mengikuti bola sepak tanah air, saya pernah menyokong MBPJ Kelantan di suatu ketika mereka naik ATM Negeri Sembilan, dan kini saya sokong Johor. Walaupun pada hakikat dia saya berasal daripada Melaka. Saya dah dapat dengar Tuanku punya visi dan misi apabila Tuanku menduduki kursi Presiden FAM, dan ada target yang Tuanku nak achieve. Tapi saya rasa mungkin penyokong Malaysia dia lebih kepada ingin mengetahui bilakah secara realistiknya target tu boleh kita capai, di mana mungkin saya sebagai penyokong bola sepak tanah air boleh menyatakan bahawa mutu bola sepak negara saya sudah berada di tahap yang boleh dibanggakan. Boleh tak tahu bilakah jangka masa yang kita boleh expect benda tu akan berlaku? Kita tentu akan buat dengan secepat mungkin. First, kita perlu letakkan semua benda di tempat yang betul. After that, baru kita boleh tengok, kita boleh kaji sendiri dengan result-result yang akan datang. Bola sepak ni saya pernah katakan kepada penyokong Johor, bola sepak ni misteri. Tak semestinya awak buat semua benda betul, benda akan berjalan lancar. Saya bagi contoh. Argentina have the best team dalam dunia masa World Cup di Japan. Dan Argentina tak sampai quarter final. That's why football is a mystery. Saya berharap selepas letak semua komponen di setiap tempat yang betul, yang kita boleh mulai nampak bukan saja dalam segi FMLFD run the league, klub-klub masing-masing cara run pasukan masing-masing, dan FAM run national team. So tak guna national team doing well tapi pertandingan kita masih lemah, dan FMLFD masih ada ramai yang tak puas hati kerana tak ada, macam kita tengok Sarawak tak ada live ke apa. Saya perlu memperbaiki semua sekali dengan cara keseluruhan secepat mungkin. Bila result tersebut akan datang, Allahualam saya tak tahu, but saya perlu buat dulu. Itu yang lebih penting. Bagi saya lebih baik saya buat dulu daripada saya tak buat apa-apa. Dan saya nak selaraskan kemajuan tahap pengadil, kemajuan pasukan kebangsaan, kemajuan kita punya FMLP, cara run the league, dan juga kemajuan pasukan-pasukan yang bertanding dalam negara. Selaras. Dan saya, itu adalah target saya dulu. Saya tak boleh just fokus on national team, tetapi kita punya liga masih tak begitu profesional. So saya nak selaraskan semua sekali kalau boleh. Dan obviously kita berdoa dan kita berharap yang result tu
akan datang secepat mungkin. Tak kisah dalam segi performance, pasukan kebangsaan atau friendly-friendly yang diadakan untuk naikkan lagi tahap-tahap dan more mileage dan promotion dalam segi FMLLB, and to improvekan facility dan structure dalam setiap klub-klub yang ada dalam negara yang bertanding. So saya nak selaraskan kemajuan. Saya tak nak judge kemajuan by satu benda. Saya kalau boleh nak lebih judge kemajuan di seluruh aspek. Terima kasih. Assalamualaikum Tugu. Assalamualaikum Tugu. Saya Muhammad Saleh, mewakili Kelab Bola Sepak Johor Lembah Kelang bersama Board of Street Lembah Kelang. Terutama sekali saya ucap ribuan terima kasih untuk Tengku kerana sanggup berkorban mengambil jawatan FAM yang kami tahu banyak akan jadi masalah pada Tengku. Okey, apa yang kami harap Tengku dapat merealisasikan kita punya bola sepak Malaysia untuk berjaya di masa akan datang untuk menjaga maruah bola sepak Malaysia kita. Yang keduanya Tengku, saya harap pada Tengku dapat hapuskan korupsi, kroni dan juga politikal di dalam bola sepak Malaysia. Itu je saya harapkan dari penyokong bola sepak Malaysia. Itu sudah tentu. Untuk hapuskan sikap kronisme, corruption sudah tentu 100%. Sebab sekarang ni saya tengah berkhusus. Saya tengah berkhusus macam mana nak bekatkan tengok kebarkan mungkin jadi Presiden FAM ni. Pasal saya pun tahu challenge dia juga. But ini adalah tanggungjawab yang saya dah terima. Saya telah membuat keputusan untuk ambil challenge tersebut. Dan saya beri peluang kepada penyokong-penyokong untuk nilai sendiri perubahan-perubahan dia, result dia, dan terletak pada tangan penyokong. Jadi kalau saya bukan orang yang sesuai dalam organisasi tersebut, dan saya dulu mungkin ada orang lain yang boleh menjalankan tugas lebih baik pada saya. This is not a dictatorship. Ini bukan satu dictatorship. This is satu peluang bagi saya untuk kita ubahkan bola sepak kita supaya satu hari nanti anak cucu cicit kita semua akan berterima kasih kepada kita. Tetapi kita perlu buat benda ini sama-sama. Ini kita bukan separate entity. Awak nak perubahan, saya nak perubahan, dan kita sama-sama berubahkan dan sikit bola sepak. Itu yang paling penting bagi saya buat masa ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuanku, nama saya Muhammad Azri, saya daripada Bangi. Nak tanya Tuanku, kita dah brainstorm, dah apa short term planning, long term planning, vision dan mission. Kita tahu Tuanku punya vision dan mission. So, let's say, katakan setiap orang umur tak panjang, siapa akan carry Tuanku punya vision dan mission tu untuk tim Malaysia achieve lah. Let's say, katakan kita umur pendek kan. So Tuanku dah set Tuanku punya maaf kalau sensitif lah. Tuanku dah set frontline Tuanku yang kata utuh. Tapi sekarang Tuanku berada dalam kapasiti Tuanku sebagai anak seorang Sultan Johor. So siapa Tuanku akan train somebody tu yang bring forward Tuanku punya vision dan mission. Sesiapa saja yang boleh terima tanggungjawab ni tanpa orang kata agenda-agenda yang lain, untuk terima jawatan ni sebagai betul-betul berkhidmat kepada rakyat dengan ikhlas, dengan transparent, dan buat sebuah baik yang boleh untuk memberi full commitment kepada pasukan tanah air. So saya tak tahu siapa yang boleh, itu terletak pada penyokong-penyokong dan ahli gabungan, siapa yang awak tengok yang ada potensial. Ramai orang yang nak ambil bola sepak selepas saya ambil bola sepak. Mungkin mereka ingat mereka boleh buat benda yang sama. Tetapi kalau dia orang tahu bisnes bola sepak memang bukan senang. Kerana saya tahu, kerana saya handle bola sepak dalam everyday punya basis setiap hari. But saya tak ada jawapan dalam soalan tersebut. Mana tak saya tahu bila saya buat atau tak buat. Dan juga siapa boleh ambil tugas tersebut atau tidak, saya tak tahu. Terima kasih. Soalan kedua saya, so far tengok Tuanku banyak ambil expertise daripada
luar negara. So untuk tuanku punya plan, sampai bila kita depends on expertise luar negara, dan bila benda tu akan transfer to back to Malaysia punya coaches ke somebody else? Depend on beberapa cepat anak tempatan kita boleh belajar. Kalau dia orang boleh belajar dengan cepat, dia orang boleh adapt dengan cepat, sesuaikan diri mereka lebih cepat, lebih open to ideas, and terima di educational program yang kita telah memberi kepada mereka, dan lagi baik secepat mungkin dia orang boleh ambil tugas tersebut. Tetapi itu depends on kajian oleh kita punya technical team. Yang professional technical team saya akan letak majority ex-footballers. Ex-footballers daripada negara kita dan juga daripada luar negara. Komiti yang saya akan set up untuk memastikan buat penilaian manakala mereka dah sedia atau tidak untuk mengambil tanggungjawab dan tugas tersebut. That depends on kita punya technical team. Bukan saya. Kalau technical team kita rasa mereka dah ready, kita punya local coaches atau referee dah betul ready, apa yang kita ambil daripada foreign expertise, dan mereka boleh buat keputusan untuk benda tu berikan tugas kepada kita punya anak tempatan kita. Okay, last but not least, tuanku, saya actually seorang pegawai kerajaan yang jaga Bumi Putra punya program under All Farm Sector. So macam kita tengok di Johor, kebanyakan dia punya supplier auto tractor, berapa peratus tuanku bagi kepada Bumi Putra punya entrepreneur? Saya tak pernah bagi orang kontrak. No, bukan lah, maksudnya something cake to share to Bumi Putra punya usahawan lah. Saya tak tahu, saya tak ada jawapan dalam benda-benda tu. Okay, that's all. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum Tunggu. Apa Tunggu? Banyak kali kena silent Tunggu. Saya nak tanya Tunggu berkenaan dengan statement Tunggu yang pernah Tunggu keluarkan dekat satu show masa tu. Saya rasa macam semua orang tak meragui vision Tunggu. Tapi kami banyak juga tanya penyokong-penyokong kat luar sana untuk sama ada pandangan mereka tentang di antara Tunggu ataupun Tan Sri yang usaha. Dan kebanyakan adalah yang sokong, ada yang tak sokong. Tapi bagi saya, kenapa diorang tak sokong tu adalah atas statement Tunggu sendiri yang pada masa tu Tunggu cakap I cannot wear two hats. Maksudnya saya tak boleh apa yang saya akan melebihkan tu. Yes, saya nak tanya, soalan saya adalah apa yang membuatkan Tunggu buat U-turn, sama ada forces ataupun pengarahan lah, apa nama? First of all, saya punya hati, kasih sayang saya, dedikasi saya, yang pertama keutamaan saya tak nak tipu orang, adalah negeri saya. Kerana saya berkhidmat saya. Of course, bila saya jadi Presiden FAM, saya terpaksa bersikap adil. Dan apa yang buat saya U-turn, because saya takut bola sepak terjatuh pada tangan orang lain yang akan menggunakan FAM untuk agenda-agenda politik. Dan juga oleh kerana ahli gabungan semua menghadap kepada bangku, ayah dia saya, dan ayah dia saya cakap, timalah. Kalau orang dah menghadap sampai ini sekali perlukan, awak timalah. Cuba beberapa tahun yang boleh, kalau awak rasa tak sesuai ataupun tak boleh deliver, keluar. Itu adalah titah yang saya terima. Dan saya sebagai anak dia, dan dia sebagai bukan saja ayah dia saya, sebagai raja saya menjunjung titah dia. Tetapi kalau awak beri saya pilihan, ini saya cakap lillahi ta'ala, saya tak nak berada sebagai Presiden FAM. Tetapi saya ambil tanggungjawab tersebut asal suara-suara rakyat Malaysia, ahli gabungan dan ayah dia saya. Dan juga dengan the fear of football falling to the wrong hands. Which means whatever saya been trying to build all these years with JDT, atau try to influence
ahli gabungan dan pasukan kelab lain yang bertanding, tak akan happen. Because saya tahu, macam saya katakan, saya tak nak FAM ni dijadikan sebagai sumber politik, which saya tahu ramai orang nak kursi tersebut. But siapa nak jadi presiden FAM? Awak asyik kena salahkan semua benda, kena kutuk, kena hina. But dia adalah salah satu benda yang saya dah buat keputusan dan saya reda dan saya terima. And saya will give saya punya best. So untuk berkenaan dengan adil, you don't have to worry. Pasal saya ni very direct, saya very transparent. Awak boleh tanya saya anytime selepas setiap 3 bulan. Saya bagi satu cerita pengalaman saya kan. Ni tak ada cerita untuk membencikan siapa-siapa atau nak salahkan siapa-siapa. Tidak, tapi ni adalah benda yang berlaku. Saya pernah bermain di Pahang apabila Johor lawan Pahang dan penyokong duduk di track. Dalam undang-undang FIFA, that is not allowed. But time tu, match commissioner tengok saya, cakap, "Tuanku, this is allowed." Yang pertama, that is wrong. That is abuse of power. So, okay, saya diam. Dan keputusan beri pada saya, nak main atau tidak. Saya cakap, orang-orang pergi padang begitu. This is against FIFA punya rules. So, saya cakap, pasukan Johor, no, we're not going to play. It's dangerous. Selepas itu, penyokong Johor were attacked. And saya rasa pusing balik daripada saya punya hotel untuk keluarkan mereka. Kerana saya lihat dengan mata saya sendiri, pihak PDRM, FRU tengah minum kopi kat kedai kopi. So, saya masuk balik stadium dengan askar timbalan Zakian Negeri Johor untuk escort penyokong-penyokong Johor masuk kelas masing-masing. Apabila saya tengok penyokong-penyokong yang luar stadium dah ada kayu, dah ada apa, kami masuk, kami keluarkan mereka, cakap kepada polis, look, benda akan get very ugly if you do not do anything now, but we are going to escort our friend back to Johor. Selepas tu, hukuman dilampaukan kepada pasukan Johor 150,000, pasukan Pahang 50,000. No, sorry, 100,000 Pahang, 50,000 Johor. Tetap dihukum juga. Game tersebut pergi ke Bukit Jalil. Di Bukit Jalil, Pahang jadi host dan duit tiket 1.2 million selepas kesalahan tersebut. That is favoritism. That is pilih kasih. That is abuse of power. With me, it's not going to happen. Awak boleh tahu, penyokong-penyokong Johor mungkin lebih kenal saya directly, dan mungkin dalam masa yang akan datang penyokong-penyokong Malaysia juga akan slowly kenal saya. Favoritism, cronyism is something yang saya against. Jadi benda tu tak akan berlaku di Johor atau saya akan melebihkan pasukan. That's not going to happen. Kerana saya tahu kelab JDT boleh berfungsi. Apa yang saya dah setkan polisi, dia boleh berfungsi sendiri tanpa saya. Dan of course, kasih sayang saya akan ada di situ. Apabila mereka kalah, saya akan tetap sedih. Apabila mereka menang, saya akan suka. It's normal. That is the competition. But awak kena faham, saya tak nak ada di situ. Orang nak saya berada di situ. So mereka kena terima hakikat yang saya adalah owner JDT. But right now, you have a choice. Manakala awak nak saya atau nak Anwar Musa. Mungkin Tan Sri Anwar Musa boleh beri perubahan. Mungkin saya ada saya punya cara untuk beri perubahan. Tetapi apa yang lebih penting is, saya here to serve. Saya here to leave a legacy and create history. And then I'm out. Why saya out? Saya ada tugas untuk negeri saya. Saya bakal di negeri saya. Saya kena jaga rakyat-rakyat saya. Itu adalah keutamaan saya dan prinsip pertama saya. Tugas dan amanah saya. So, saya bukan nak berada di sini, tetapi saya diletak di sini dan saya terima. Dan saya akan buat yang terbaik apa yang saya boleh untuk
bola sepak, penyokong bola sepak tanah air, which is Malaysian fans yang saya hormati sekalian. That is saya punya agenda sekarang. But untuk awak nak pilih antara saya atau Anak Musa, that is terpulang pada hak masing-masing. Awak boleh nilai sendiri, awak pun semua orang pandai-pandai boleh nilai sendiri siapa yang akan buat lebih tugas lebih baik. Even though saya tahu the challenges in FAM is one of the big, organisasi dia lebih besar. So that is jawapan saya pada soalan anda tadi. So berkenaan dengan favoritism atau pilih kasih, it's not going to happen. Saya dan JDT telah melawan sistem sejak 2013. Kami tahu apa yang jadi kepada kami. Dan itu adalah penyokong dan masing-masing untuk menilai sendiri. Maaf Tengku, ada 2 questions lagi. Kalau dibenarkan. Ini dah lama nak interview Tengku. So, boleh tanya saya 50 question. Boleh. Kalau kita buat one-on-one session pun boleh. Ikut itu. The ball Tengku. Okay, nak tanya dua soalan tapi saya try pendek lah untuk bagi keadilan untuk semua orang lah. Yang pertama sekali, okay, fans selama ni, ini pada pandangan saya lah kan, dianaktirikan. Betul. Kita cerita pasal, Tunggu tadi cerita pasal naikkan infrastructure, facilities apa, tapi jarang calon dan presiden ataupun presiden sendiri cerita pasal experience fans sendiri. Contohnya saya pergi final Piala Malaysia Kedah lawan Selangor tahun lepas. Saya tengok ada yang Kedah yang datang daripada Langkawi, Alustar apa semua tu, naik bas berjam-jam. Lepas tu nak masuk stadium, kena masuk pukul 5 sebab nak tempat duduk sampailah 12:30 malam pasal extended to extra time dan penalty. Lepas tu dekat tempat area saya berdiri tu pula ramai lagi yang berdiri, maknanya lebih tiket dijual kan. Timbul pula satu isu keselamatan. Ada pula orang pengsan, lepas tu respon sangat lambat. So pada pandangan saya kat situ je dah nampak pihak pengurusan ataupun yang berkuasa tak kisah sangat pasal keselamatan fan dan juga lebih kisah daripada Broadway. Betul. Jadi dan benda-benda yang macam ni juga kalau kita tackle, contohnya macam Tungku buat dekat JDT, banyak martial, so benda-benda macam tu yang akan menarik minat orang, bukan saja fan yang macam dah sedia ada, tapi fans yang di atas pagar macam nak tengok tak tengok. Itu macam orang tengok, oh sekarang ni stadium experience dah proper dan best. So aku nak datang stadium just for that, bukan pasal kesetiaan negeri ke benda semua. I think that's an untapped market lah. Nombor 2, soalan saya terakhir, apa plan Tungku untuk buatkan bola sepak ni lebih appealing to majmuk? Maknanya bukan kepada kaum yang sedikit tahulah, macam masyarakat Melayu yang banyak tengok bola ni. Kalau kita orang interview orang dekat stadium pun, daripada 50 orang baru 1 yang non-Malay, katakanlah India ataupun Chinese. Terima kasih Tungku. Subscribe. Di Johor, saya boleh buat, but like I said, at the end of the day, is atas tangan state affiliates. Duit keuntungan tiket di Johor, saya ambil berapa percentage untuk pastikan saya boleh bayar marshal setiap game. Saya tak rasa ada state nak buat benda yang sama, because dia orang lebih nakkan duit tiket semua. Well, it depends on the attendance. Apabila kita promotekan benda dengan betul, penyokong boleh nilai sendiri benda run professionally. Dan like I said, untuk promotekan bola sepak, FMLLP perlu meningkatkan lagi the idea of giving more promotion kepada penyokong-penyokong bola sepak tanah air. Tetapi ia juga adalah tanggungjawab state FAs untuk mengadakan apa yang berlaku di Johor, which means tiket tak overly sold, overselling tiket, ataupun kita punya security, kita ada punya marshal sendiri. Saya yang akan jagakan tiket apabila ada final Malaysia Cup ataupun FA Cup. So saya will always have a team yang akan make sure that we is not going to be an oversupplying of tiket. Before di Johor, saya mengalami benda yang sama.
2013 bulan tiket and everything. Ada kadang-kadang orang yang jaga tiket ni, dekat pintu tiket ni, lepas game dah start, dia tengok orang tak perasan, 15 minit kemudian dia buka game. Dia start selling extra tiket. Saya terpaksa letak saya punya own security dan askar Johor di situ untuk pastikan benda ni tak berlaku. Makan masa juga. Because dulu yang run stadium adalah orang-orang stadium. So saya ambil stadium Johor sebagai keseluruhan, nombor orang-orang Majlis Sukan Negeri yang jaga ataupun pemandangan stadium, JDT yang ada JDT punya staff dan juga marshal yang kita appoint. Mungkin ada state boleh buat, boleh cuba ikut, but it's going to be challenging mungkin kepada negeri-negeri lain. But itu satu konsep untuk memajukan bola sepak dan pertandingan dan pengurusan stadium. Why don't they all do it? But itu bukan terletak atas tangan Presiden FAM, itu terletak atas tangan Presiden dan all the state FAs and the club dan dia punya komiti. Saya boleh nyampaikan suara rakyat, saya boleh keep on hassling them or bagi them, dah buat betul, awak bagi buat betul ni yang penyokong nak gini-gini. Tetapi at the end of the day, terletak pada tangan mereka. Jadi, itu pasal saya fikirkan balik. Kalau saya ada meeting, exco meeting setiap 3 bulan dan lepas tu awak ada time, kita ada press conference dengan penyokong. Mereka berdepan penyokong. Dulu mereka tak payah berdepan penyokong. 1 tahun mungkin sekali je. Ataupun tak payah jumpa at all. Now diorang nak berdepan dengan penyokong yang sendiri. Jadi apa yang awak sampaikan kepada saya akan turun tengok. Awak dengar tak? Rekod dia. Which means bukan saya sengaja nak expose orang, tetapi it is to put diorang dalam satu kedudukan yang mereka terpaksa buat kerja dan bertindak. So itu adalah salah satu sebab mengapa saya ambil langkah-langkah tersebut yang saya cakapkan tadi. Salam teguh. Saya Syazwan dari Retro Bola Sepak. Soalan memandangkan pensi akan berlangsung di Kuala Lumpur tahun ini dan kesiapan bola sepak, pasukan bola sepak kita terhadap pensi ini nampak agak pecah-kacir dengan club versus country, and then kita liga pun berhenti bulan 8 kena shock-shock. Orang kata peak of the season tiba-tiba liga berhenti. Jadi apa pendapat Tengku tentang pertamanya persiapan dia, apa pendapat saya berkenaan dengan persiapan dan juga the competition itself. The competition is not a bad competition, but persiapan is very bad. Saya tahu, sebab saya tak dikuasa kat dalam tu sekarang. Saya tak boleh buat apa-apa sekarang. Now is that. Selepas election, kalau saya menang, then baru saya boleh ambil action tersebut. But like I said, that is terpulang manakala saya tahu atau tidak. Then so competition is not that bad, but persiapan I know that it's not very good lah. Pasal kita first of all kita pilih coach yang salah. Saya cakap terus terang. And yeah, so saya kalau nak bantu pun I'm limited dengan kedudukan yang saya ada sekarang, kerana saya have nothing to do with that. Saya takut kalau apa benda saya ambil alih pun dah terlewat. But kita akan buat semua baik yang boleh lah, yang kita akan lakukan. Dan saya ada satu permintaan, kalau dengan kuasa Tuhan Tengku jadi Presiden FAM, tolonglah buang terajang cat ke siapa yang cadangkan penukaran Harimau Malaya ke Harimau Malaysia. There's no such thing as Malaysia. Kita peminat bukan bodoh, kita tak bodoh. Okey, itu semua political stand dia untuk tarik undi orang Sabah dan Sarawak. Kalau betul nak buat orang Sabah dan Sarawak not left out, player Sabah Sarawak yang bagus kita panggil national call up, jangan left out diorang. Itu yang penting. Sebab national call up kita kena ambil untuk player yang good ones. Kalau tak ada player bagus kita tak boleh panggil. But itu saya will look into it. Saya will tengok and discuss.
Itu sih untuk Assalamualaikum. Saya Pak. Okay, my question is more to JDT and things, but it's actually will impact to Harimau. I mean FAF juga, because when you got a position, I'm a die-hard fans of JDT for sure. So kita risau. In the right place right now. Yeah, I know, that's right. So kita risau if you get a president, so anything bad will happen to our Tunku Makoto Johor. And I know that you dah ready for it. Cuma apa pandangan Tunku tentang kekuatan tim JDT when you dah jadi FM punya presiden nanti? Because walaupun I know that we have Mr. Edwards yang running the team, I mean the JDT, tapi I rasa diorang pun masih perlukan semangat dalam macam sokongan moral ataupun pandangan-pandangan yang baik bila you dekat situ. Even when you ada dekat stadium pun, Syakir Rahim kalau gol pun will look like you first, kan, because I goal. So bila dia tak ada dekat stadium, I rasa macam team atau oh ya, betul lah. So adakah you ada satu plan which is you akan balik? Keputusan yang saya nak buat, dan this is the sacrifice yang saya buat. Saya confident that nothing will happen to pasukan JDT kerana polisi yang dah ditetapkan semua. That is, saya not worried. Right now tanggungjawab dan misi saya adalah pasukan kebangsaan dan the structure of FAM dulu. So that is my first priority now. I've done my best for JDT for years. Now it's time for me to change the national body dan juga the national team. Maybe after that, saya pun tak tahu berapa lama saya akan ada dalam dunia bola sepak. Saya bagi tanggungjawab lain. But you shouldn't worry, pasal JDT will be right. You have good people in the organisation that will run it on a daily basis, macam mana yang saya run it. But right now, macam mana saya katakan, this is already keputusan yang saya dah buat, which saya harap pihak-pihak boleh menghormati. Yang I have to give more effort untuk naikkan bukan saja dalam sikap integrity, image, but juga performance of the national team and our local national league. So, but don't worry, macam mana pun saya still menangkap that shouldn't be a problem. Okay, we hope from Johor you can do your best for Malaysia. Hopefully, we'll see how. It's going to be very challenging because there will be some parties that is not happy that I'm going to be the president that will try to sabotage. You know, political people are very powerful. They have the money, they have the sources, they have the contact, they have everything. So we'll see how it goes. Thank you very much. Assalamualaikum Guru. Saya Iskandar daripada Wangsa Maju. Soalan saya, setengah page di dalam Facebook dan kebanyakan media massa, media cetak sering melakukan provokasi dan menjadi punca kepada perpecahan penyokong antara setiap kelab, setiap negeri. Jadi soalan saya, apakah seandainya Tunku dapat ambil alih jawatan tersebut, dan apakah tindakan atau kaedah yang Tunku dapat laksanakan? Itu saja soalan saya. Bagi pandangan saya kepada page unofficial ke ataupun ada certain page yang suka membuat satu provokasi, ia adalah sikap yang tak bertanggungjawab dan mengecut. So itu terpulang kepada mereka nak continue bergaduh antara penyokong, cuba memecah belahkan rakyat. Saya tak boleh buat apa-apa untuk influence mereka. Tetapi kalau ada apa-apa mereka tak puas hati, saya lebih orang kata suka kalau mereka boleh cakap directly dalam bilik ni berdepan dengan saya lah. Tak guna kumpang-kumpang dalam Facebook je, tetapi sebenarnya awak juga kena ada pendirian dan cakap kepada kita apa yang anda nak sebenarnya. So kalau betul awak nak bola sepak Malaysia maju,
dengan macam-macam idea yang awak lontarkan dalam Facebook. Tetapi anda tak pernah ambil satu inisiatif untuk berdepan dengan orang yang berkuasa, yang ada kedudukan dalam football governing body untuk berbincang pun. So betul ke awak nak majukan bola sepak? So itu terpulang pada hak masing-masing dan saya harap benda ni akan berubah. Tak tahulah, kita tengok pada pihak-pihak tertentu. Tunggu. Saya Zia dari Kelab Penyokong Selangor Soccer Fan Club. Kelab Penyokong mana? Selangor Soccer Fan Club. Sini saya ada dua soalan. Apakah perancangan jaga panjang dan pendek untuk menaik taraf saingan Liga Tempatan? Yang kedua, apa perancangan tuanku untuk menaik taraf media coverage untuk mempromosikan lagi Liga Tempatan? Saya rasa soalan tu saya dah jawab tadi. Saya dah tahu. Yes. Soalan nombor 3. Itu kami dari klub harapkan tuanku berjaya menjadi Presiden FAM. Harap FAM dapat menyediakan info perjalanan untuk penyokong ke luar negara. Info masa perlawanan, lokasi perlawanan serta kemudahan membeli tiket di sana. Dan kami juga harap tuanku dapat kembalikan perkembangan bola sepak Malaysia seperti mana tuanku kembalikan perkembangan bola sepak negeri Johor. Terima kasih. Assalamualaikum tuanku. It's an honor to be here to be posing you a couple of questions. First and foremost, as we know, last night kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu teruja berjumpa dengan pihak tuanku pada malam tadi. So, jadi dengan keterujaan tersebut saya ingin, first of all saya tahulah adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menyatakan sokongan terhadap tuanku untuk menjawab jawatan Presiden FAM. Adakah apa-apa intipati yang tuanku boleh berkongsi dengan kami sebagai penyokong? Dan saya rasa Perdana Menteri tahu saya punya agenda dalam bola sepak dan dia pun boleh nampak saya punya potential dan saya rasa dia pun excited dengan era yang baru tersebut. So, and ada benda-benda lain yang kita discuss berkaitan dengan politik, ekonomi semua which saya tak boleh share now. But which kita discuss pasal kita punya bola punya agenda dan dia faham what saya punya visi and misi, just to make him understand so he knows. And obviously, yeah, he gave his support to my ideas because he feels that football need a different flavor, and he's also desperate to see changes in the performance of the national team and also the standard of the league and everything in different perspectives. Okay, one last question Uncle. Okay, so right now kita punya FAM, okay, Liga kita have only like 4 level of league that was really recognized. However, like in other countries like Europe, Japan for example, they have multiple level of league hierarchical. So kita are we looking forward this kind of league upon your, once you'll be been appointed as President? Well, the first thing is that we have already done all studies, but that studies I've done is only in my state. Right now in FAM, I have to have another team that will do that study. How we're going to implement that to make our league, which is more fast and more advanced, in terms of every single different age group, from 8-year-old all the way to 16 and so on. Also, to give a lot of exposure and educational program towards our local coaches so that they can raise not only their, in terms of potential and knowledge as a coach, but also indirectly the performance and the idea of our young players. That have always been the first priority that we have studied so far. But we have to see the capability when it comes to our financial resources and backing. And we have to work with all schools and state FAs. So now that is a big thing. It is not something that can be done 2 days later or a week later. That is something that really need to study, sit down and agree with all the state FAs, including all the schools in the country, to have that particular program, which in JDT we are doing. And I think Selangor also have a lot of youth development program which is competitive competition. But NFDP is also trying to do it.
Obviously, we're going to discuss that with the Youth and Sports Minister to see how we can tackle that to have all this competition under one roof, whether we are able to deliver or not. And obviously, we will come up with the best decision, but we have to learn, do our research first, discuss, and come up with the best decision as soon as we can. Thank you, Go ahead, Thank you. Good evening, Tunku. Here. Okay. I'm Tivia from Challenges Foundation. We focus on inclusive football, where we bring in able kids and disabled kids together in a team to play. We are mainly operating in Putrajaya, KL and Klang Valley schools. And right now we are planning to send a team to Sweden for World Cup for intellectual disabilities in 2018. But we are a very small foundation and we are planning out the schemes and all that. But having said that, I want to ask Tunku, do you have any plan of development for inclusive football? Thank you. That could be a possibility for now. I have to see what is currently the responsibility of the Football Association of Malaysia. If that is also one of the responsibility, then definitely we will also take that into hand on to give you the best assist that we can for that particular football competition to progress. But that is something which I cannot give an answer now, because I have to really be in there to know what is going on and what is the possible way to tackle that particular situation. Thank you. Assalamualaikum, Lokku. Nama saya Buya. Saya daripada Semenyih. Saya nak berterima kasih dekat Tuanku sebab selepas bola sepak Tuanku naikkan mata saya ni. Dia ada banyak masa depan TV dan dia sangat influence lah pada budak-budak kampung sebab saya kahwin dengan orang Batu Pahat. Saya lihat sendiri sebab di Batu Pahat budak-budak nak beli bola sebab kebanyakannya petani. Diorang nak beli jersey, diorang kait pokok sawit dan kumpul untuk beli jersey. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang besar sebab diorang petang-petang boleh main bola apa semua, tapi diorang nak pergi buat satu tim, nak beli baju, diorang kumpul sawit untuk dapatkan baju satu tim lah, sebab kita tahu satu tim punya baju mahal kan. Jadi saya nak tanya Tuanku, yang pertama berkenaan dengan bolehkah pertanian ni dijadikan sesuatu sources untuk bola sepak pada zaman akan datang. Tak kisahlah pertanian apa, tapi saya nak tanya yang itu dulu sebab ini sources. Untuk apa-apa jadi resources, tapi benda itu adalah kepada organisasi masing-masing. So yeah. Nombor 2, saya nak bertanya berkenaan dengan drug policy. Drug policy. Dengan dan sukan. Pada zaman Tuanku agak-agak ada beberapa yang boleh diubah. Right now kita memang ada kita punya drug policy pun yang kita sentiasa check, do urine test and everything, but that saya cakap that is up to the state FAs untuk buat. Pasal kalau kita tengok FAM pun dia buat bila final je, final ke semi-final ke quarter final of the competition dalam Malaysia Cup atau FA Cup. But obviously benda tu adalah tanggungjawab state FAs masing-masing, organisasi masing-masing. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang Tuanku. Nama saya Karubah. So saya daripada mula saya dengar tadi dan saya rasa banyak benda yang disentuh. Ada dua perkara yang saya rasa mungkin belum sentuh lagi. Pertama sekali ialah tentang khusus coaches. Saya bukan salah seorang daripada coaches di Lembah Kelang ni. Jadi saya telah menghadiri tak banyak pun perawalan dan sesi saja. Saya lihat instructor coaches di Malaysia ni tak ramai tu. Dan apabila kalau kita nak mohon khusus, kebanyakannya FM akan ada masalah untuk susun jadual kerana instructor tak cukup. Yang kedua tentang satu lagi ialah berkaitan dengan silibus yang diajar pada semua coaches. Mungkin insyaAllah kalau kamu dipilih boleh
lepas semula. Dan perkara kedua yang saya nak cakap tentang pembangunan bola sepak di pembangunan bola sepak youth. Saya merupakan salah seorang daripada coaches di Akademi MBSA. Dan di Lembah Kelang kita ada, saya rasa lebih kurang 100 lebih akademi bola sepak. Dan kami selama ni bergerak sendiri. Kita cari dana, kita sediakan hadiah dan juga kita ajukan tournament. Kemudian budak-budak yang bermain dengan kita ni, kita maaf cakap, tak ada state FA yang datang buat scouting diorang. Dan saya boleh kata career pass diorang, kita tak tahu diorang ke mana, dengan ada LDP dan sebagainya. Jadi saya minta sekiranya tuanku dipilih nanti, jenguk-jenguklah kami di pembangunan bahasa yang di bawah ni. So akhir kata masa tuanku, luaskan kuasa mulut tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tunggu. Selamat petang. Saya Azhar Zainal, mewakili Kelang Valley Comrade Subboss. Okey, sukan dan bola sepak dan juga penyokong sebenarnya memerlukan kerjasama. Kerana penyokong akan terusnya menyokong, dan bola sepak seharusnya dibangunkan dengan landasan yang betul. Jadi kegemilangan, selain jika Tunku menjadi presiden, Tunku perlukan Atlas Malaya. Seterusnya, adakah Atlas Malaya boleh masuk stadium jika Tunku menerajui FAM? Itu saja. Terima kasih. Buat masa ni Atlas Malaya tak boleh masuk stadium? Maksudnya pertubuhan itu diharamkan, diharamkan. Bila? 2016. Makruh. Maksudnya mereka itu tidak ada lagi ngauman-ngauman daripada Atlas Malaya lah. Itu pula Atlas Malaya. Kalau mereka nak datang ke stadium, apa sahaja tak boleh. So itu pulang pada mereka. Kalau penyokong-penyokong bola sepak tengok national team main atau Atlas Malaya memberi sokongan kepada prospek kebangsaan atau apa-apa, itu itu hak masing-masing. Bukan saya untuk melarang atau ajak. Itu terpulang kepada hak masing-masing. Secara peribadinya, Tuanku perlukan sokongan atau tidak? Bukan saya perlukan sokongan, pasukan kebangsaan yang perlukan sokongan. Terima kasih. Tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiza Muhammad binti Abdul Talib daripada Kelab Bola Sepak di RB Highcom. Saya ada beberapa soalan tuanku. Pertamanya, saya wakil daripada kelab yang kecil, Kelab Bola Sepak di RB Highcom. All this while since 2009, when we were Post Malaysia FC, it's quite difficult for us. Bukan apa, selalu bias. Kita kelab kecil, jadi banyak masalah. Kita terpaksa rebel dengan keputusan apa juga, keputusan FM. Kita terpaksa terima. So harapan saya kalau bila tuan masuk, equality for clubs and also FA lah. Kita orang terpaksa banyak menyerah kalau kita dengan negeri. So for us, kita dah spend a lot of money, and then suddenly, yelah, kita punya fan pun sakit hati juga kalau even masa referee ni pun bias. So itu hope yang tu. And then yang keduanya, I think implementation of transfer fee for small club like us. When the second window, when we ask for transfer fee, it's quite difficult when it goes to negeri. Bila kita minta from negeri, so we have to give it for free. So how are we going to make money if that thing cannot be implemented? Thank you. I think one of the factors, like I said, is obviously the broadcasting rights can give some space and kurangkan beban-beban pasukan. But at the end of the day, it's very hard for me to, especially being FAM, you can't please everyone. So
there will always be a big club, there will always be a small club, and there will be a big club with money, there will be a small club without money. But that is what the competition is all about. So maybe, as just my opinion and advice, instead of buying players, maybe you also have to start looking deeply into youth development, which will cut your costs as a team. Because even us as a big club in Johor, we're doing the same thing. To cut costs is we have to let go of a few senior expensive players and start giving way to our youth players, which their salary is not that high. And I think all clubs have to start doing that slowly, because kalau, when it comes to keputusan pengadil, biasa macam kat sebelah, that I cannot do anything. That obviously in the future we want to have more professional adil pengadil. But when it comes to the structure of money of a football club, that is up to your organization, how you're gonna generate that particular income, so that you can have a budget every year, and to look for sponsors or whatever. That is up to the obviously up to you and your organization and your club, because that has nothing to do with the Football Association of Malaysia. Another thing, Tuanku, because since that, for example, like the Abiakom, we are under KL, so if we develop our own players also, the players is also under KL. If we cannot take that development fee, Cannot take the development fee. But are you under KL? Yes. KL FA? Yes, we have to register under KLFA. Why do you have to be registered under KLFA? That's the rule for us to play in the league. We have to register. No, you can obviously register on your own. If you want to be registered, like I think Terengganu FC just did, which is an independent club. You have to be an independent club. You cannot be a club under the FA, right? Because, for example, even we have that declaration of kita ada perjanjian declaration with the FA, that one. Yes. We also want, if we want to sell, also cannot, because that one is not. Well, that I have to check with FMLP, obviously. So yeah. There's a lot of things yang we wanted to. I mean, look, this is the beauty of having this session, that everybody can voice up their opinion and concern and everything. And in the future, it won't be just me sitting here. It will be a lot of my teams in FAM. And obviously, you can voice up this opinion to them, and they will take note, and I will make sure they have the answer for you as soon as they can. I hope that the last one, please don't tak payah keluar ni, because I think they already know. I'm afraid nanti kan saya punya kerja pula yang susah. Okay, alright. Okay, please understand me. I just take this avenue to ask if you could change these few things. Okay. Especially for the small club like us. Sure. Thank you so much. Thank you. Assalamualaikum. Saya Al-Fadli daripada Syarah. Kami semua rasa dah dengar visi dan misi daripada Tunku, dan saya rasa soalan-soalan yang dikeluarkan pun soalan yang memang mengharapkan untuk Tunku menang pada 25 hari bulan ni, agar perubahan-perubahan yang dikehendaki dapat dilaksanakan. Jadi keyakinan majoriti penyokong bola sepak rasanya ada pada Tunku. Jadi tak salah rasanya kita nak tahu keyakinan Tunku untuk EGM pada 25 hari bulan ni, 25 hari bulan 3 nanti. Adakah Tunku yakin akan dapat memegang jawatan dan juga sekaligus membawa perubahan yang dikehendakkan? Terima kasih. Berkenaan dengan keyakinan saya, kadang-kadang saya akan dapat jawatan tersebut, betul sekali, saya 50-50. Oleh kerana saya tahu kalau ada unsur politik dan orang politik, asal awak kena faham, ada 14 ahli gabungan dan 29 votes to become the president of FAM. Kita tak tahu orang politik orang pasti di mana lagi, kita tahu duit apa semua, kita tahu kan. But apa yang saya kata, kalau ada unsur-unsur politik, ada sesetengah individu
yang nak ada proksi mereka menjadi presiden FAM, dan mungkin saya tak akan jadi presiden FAM, mungkin saya akan kalah. Tetapi selepas berjumpa dengan Perdana Menteri semalam, kita tengoklah apa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz dari Puncak Alam, Selangor. Saya ada dua soalan. Saya dah dengar tadi visi dan misi Tunku. Soalan saya, adakah national team yang Tunku nak jadikan dia sebagai satu team akan disambung pula pada national women team dan juga pasukan futsal kebangsaan? Saya rasa kita perlu teliti untuk memastikan apa saja pertandingan bola sepak yang ada di bawah Persatuan Bola Sepak Negara (FAM) untuk kami ambil berat dalam setiap aspek, bukan saja pasukan kebangsaan yang bola sepak, but also futsal dan macam mana yang dikatakan tadi, bola sepak pantai dan seterusnya. So we have to really ada sikap professionalism dan orang yang betul-betul ada kaliber untuk memegang jawatan tersebut, untuk pastikan tak ada mana pertandingan atau pasukan yang akan diangkat dirikan. Soalan saya seterusnya, kita secara maklum bahawa kita sekarang fokus pada Liga Bola Sepak Lelaki, tetapi saya ingin tahu tentang Liga Futsal Kebangsaan. Adakah dia akan jadi dia macam satu trend yang ada live di TV tak lama untuk masa yang akan datang? It depends. Pasal buat masa ni saya pun berterus terang cakap, saya pun tak follow banyak sangat pusat. But apabila saya di FAM, of course saya akan ada pasukan yang akan buat study untuk tengok berapa banyak yang kita boleh fokuskan memberi orang kata promotion to futsal as well and other competition yang berkaitan dengan football. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razak, Johor di Kuala Lumpur. Soalan saya, awam Malaysia ni sayang gila dengan Piala Malaysia. So naikkan dia tu macam mana tu? Piala Malaysia. Sebab menang Piala Malaysia tak dapat pergi AFC kan? So itu terletak kepada tangan-tangan penyokong juga apa yang awak semua nak. Pasal bagi saya Piala Malaysia adalah very prestige, piala yang tertua. Dulu saya pernah pergi cadangan, saya cakap Piala Malaysia, masih main Piala Malaysia, piala yang sama. Tetapi boleh ke kalau the category is apabila anda menang Piala Malaysia, awak boleh pergi AFC? But obviously saya belum ada jawapan itu sekarang kerana saya hanya memberikan pendapat saya dan tanya soalan itu up to apabila saya dah, jikalau saya menang, saya berada di FAM, dan baru saya boleh memberi jawapan tersebut dan juga tengok apa keinginan penyokong-penyokong. Saya kalau boleh nak ada pertandingan-pertandingan dengan jadual yang tak begitu padat, dengan betul-betul organised, supaya kita tak overuse kita punya pemain-pemain apabila kita perlukan mereka untuk main pasukan kebangsaan. But kita akan buat study, kita tak akan buat keputusan hege-hege atau terburu-buru. Kita akan betul-betul buat study dan kongsikan balik kepada orang ramai dan tengok apa pendapat masing-masing. Mungkin boleh jadikan dia kalah mati kan? It depends. Okay, terima kasih teman. Okay, kalau tak ada apa-apa saya ingin ucapkan terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum. Saya Azra daripada Seremban. Okey, ini berkenaan dengan kuasa penyokong lah. Saya nak tanya. Okey, saya ni dikategorikan dan kawan-kawan saya lah dikategorikan daripada golongan penyokong yang datang ke stadium adalah untuk menyokong bermati-matian dan memaki jika tidak salah laku management di dalam permainan bola sepak tu lah. Jadi kami datang ke stadium ni memang kami bukannya Facebook punya user yang keyboard warrior dan suka benda tu online saja, tapi kami turun ke stadium dan kami akan menyokong bermati-matian. Jadi soalan saya lah, okey, pada Tengku, adakah
jika di zaman Tunku akan naik nanti, anda kata, adakah Tunku akan memberi laluan atau kebebasan kepada kami penyokong semua untuk mengekspreskan apa yang kita rasa melalui ini? Anda kata kalau kita ditutup laluan untuk bersuara, contohnya seperti sekarang kita ditutup laluan untuk bersuara, jadi nanti yang kita boleh sampaikan ialah di stadium. Jadi adakah Tunku akan membiarkan atau itu yang perancangan saya cakap daripada awal tadi, untuk adakan exco meeting dan lepas tu untuk adakan sesi bersama penyokong dengan state affairs masing-masing. Okey. Jadi adakah Tunku akan, okey, soalan itu saya faham kan. Jadi adakah macam kita di penyokong ni ada kebebasan di stadium? Of course, kalau awak termasuk di mana-mana stadium atau state ataupun untuk Malaysia, mungkin kami akan membantah ataupun menyokong dua-dua sekali benda. Kalau kalah kita bantah. Bagi pandangan saya, daripada awak cuba membantah di stadium dan tak apa-apa berlaku, baik awak datang kepada sesi bersama penyokong dan beri penjelasan atau bersuara di situ, supaya orang-orang dalam ahli gabungan dan kelab tersebut boleh dengar sendiri apa yang awak suarakan. Dan kita akan obviously cuba menjalankan tugas dengan baik supaya macam mana yang penyokong inginkan. Ya, saya faham. Sebab sekarang ni kita ni, mulut kami ni ditutup, tak boleh bersuara. Jadi itu yang Siapa yang tutup mulut awak? Ya, sebab kami memang tidak ada suara. Suara penyokong ni tidak didengari di FM sekarang. Jadi kami hanya salurkan di stadium saja. Itu pasal saya cuba tukarkan konsep tersebut dan mindset tersebut. Jikalau boleh selepas ni kita ada perubahan dalam segi struktur tersebut. Ya, itu. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Saya rasa kita pun dah lepas masa yang okey, kita bagi last question. Nama saya Faizal, saya tak ada question sebab Tunku dah banyak explain tadi semua. Saya nak ucapkan terima kasih lah. Banyak explain, saya nak pesan Tunku Tunku jaga kesihatan lah sentiasa supaya boleh kerja sebab Tunku banyak multitasking, wearing a lot of hats, so please take care of your health. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.